Seterusnya, kita sambung meiosis ya. Okey, meiosis ni dia terbahagi kepada dua. Meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, meiosis 1, meiosis 2. Okey, 1 dan 2-nya tu dia mesti Roman ya. Dia tidak boleh nombor yang biasa tu ya. Dia mesti 1 Roman dan 2 Roman. Meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, kita akan tengok satu-satu apa yang berlaku di dalam meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, meiosis 1 ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Sama juga Pak Mat, cuma ada 1, 1, 1, 1. Kemudian meiosis 2, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, kita tengok dulu profasa 1. Okey, apa yang berlaku di profasa 1 adalah sama macam yang berlaku dalam profasa mitosis ya. Tengok kromosom memendek dan menebal, kromosom memendek dan menebal. Sebelum tu macam yang cikgu jelaskan tadi, sebelum berlaku proses pembahagian sel ni, di dalam nukleus tu, kromosom tadi tu dia akan menduplikasi dan mereplikasi. Dia akan buat photostat untuk dirinya kan. Daripada satu kromosom ni akan ada satu kromatid, akan ada satu lagi kromatid. Jadilah kromatid kembar kan. Dan yang kedua-dua kromatid ni maklumat genetiknya adalah exactly sama. Okey? Okey, kemudian yang pertama tadi memendek dan menebal sudah. Kemudian kromosom homolog berpasangan. Okey. Sebelum tu apa lagi yang sama tu gelendong nukleus gentian gelendong mula terbentuk, membran nukleus dan nukleolus tu akan terurai. Okey, itu sama ya. Okey, kemudian yang tidak samanya semasa profasa 1 meiosis ni kromosom homolog akan berpasangan. Okey, kalau kamu tengok di sini ada dua jenis ada dua warna kromosom, yang gelap dengan yang putih kan? Okey. Yang gelap dengan yang putih ni dia akan berpasangan secara rawa. Okey? Dia akan berpasangan secara rawa. Maksudnya dia akan pilih mana-mana aja pasangannya. Itu maksud secara rawa ya. Okey. Kromosom homolog, sebelum ni cikgu sudah terangkan apa itu kromosom homolog. Kromosom homolog maksudnya ada dua kromosom yang berpasangan. Okey, ni satu kromosom. Okey, ini satu lagi kromosom. So, kromosom ini berpasangan, itu kita panggil sebagai kromosom homolog. Okey? Okey, kromosom homolog akan berpasangan. Dan kalau kamu tengok di sini, ini akan berlaku persilangan di antara kromosom homolog tu. Okey, titik persilangan itu kita panggil sebagai kiasma. Dan di titik persilangan ini akan berlaku proses pindah silang. Okey, apa itu proses pindah silang? Proses pindah silang ialah proses pertukaran maklumat genetik di antara kromosom homolog. Cikgu ulang sekali lagi. Proses pindah silang ialah proses pertukaran maklumat genetik di antara kromosom homolog. Ya, pertukaran maklumat genetik di antara kromosom homolog. Dan pertukaran maklumat genetik inilah, proses pindah silang inilah yang menyebabkan variasi. Okey, apa itu variasi? Variasi ialah kepelbagaian. Contohnya, kamu tengok muka kamu tengok muka ibu bapa kamu tengok muka adik-beradik kamu. Semuanya berbeza kan? Semuanya berbeza. Okey, kamu contohnya rambut lurus, tengok ikut siapa? Ikut mamak ke ikut bapa? Hidung mancung, ikut siapa? Mamak ke bapa? Lepas tu kamu tengok muka kamu dengan muka kakak kamu, abang kamu, adik kamu. Adakah exactly sama macam photostat? Tidak kan? Lain-lain kan? Macam cikgu ni gelap, kakak cikgu putih. Itu namanya variasi, kepelbagaian. Kenapa kita berbeza-beza? Sebab maklumat genetik yang kita dapat daripada ibu dan bapa kita tu berbeza. Okey? Ada orang matanya ikut mamaknya, hidungnya ikut bapaknya. Sebab kita dapat maklumat yang berbeza. Boleh ya? So, cikgu ulang sekali lagi. Profasa 1
benda yang berlaku semasa profasa 1 sama macam profasa mitosis, iaitu kromosom memendek dan menebal. Kemudian gentian gelendong mula terbentuk, membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Okey, dan kromosom yang ini tidak sama ya. Kromosom homolog akan berpasangan, ia akan berpasangan secara rawak. Okey, dan pindah silang akan berlaku pada titik persilangan yang kita panggil kiasma. Okey, pindah silang itu apa? Pindah silang itu ialah proses pertukaran maklumat genetik di antara kromosom homolog. Okey, dan proses pindah silang ini menghasilkan variasi ataupun kepelbagaian. Okey. So, apa beza profasa dalam mitosis dengan profasa 1 semasa meiosis? Apa bezanya? Profasa 1 ada berlaku pindah silang. Mitosis punya profasa tidak ada pindah silang berlaku. Okey? Okey, seterusnya cikgu masuk metafasa 1. Okey, semasa metafasa 1, kromosom homolog akan tersusun di sata khatulistiwa. Okey, kromosom homolog akan tersusun di sata khatulistiwa. Semuanya bersusun di tengah. Okey, kromosom homolog akan tersusun pada sata khatulistiwa. Okey, kalau kamu perhatikan lukisan ini, cuba tengok kromosom yang berwarna putih, di hujungnya ada warna gelap kan? Cikgu nampak ni macam warna hitam. Hitam ke biru ni ya? Okey. Yang putih tu ada di hujungnya tu warna gelap. Yang gelap ni pula ada di hujungnya warna putih. Okey. Bila kita melukis kromosom ni, kita wajib lukis begitu ya. Itu untuk menunjukkan bahawa pindah silang sudah berlaku. Cikgu ulang lagi ya. Bila kita lukis kromosom semasa metafasa ni, wajib lukis ada hujung-hujungnya macam tu. Yang gelap tu hujungnya ada sedikit cerah, yang cerah tu hujungnya ada sedikit gelap. Itu untuk menunjukkan pindah silang sudah berlaku. So maklumat genetik tu sudah bertukar. Okey, dan benda pertukaran maklumat genetik tu dia berlaku secara semula jadi. Kita tidak boleh tentukan. Okey, contohnya kita mahu hidung kita mancung, mata kita biru, mata kita hijau. Kita tidak boleh tentukan. Dia berlaku secara semula jadi. Semuanya berlaku dengan izin Allah kan? Kamu pesek kan, kamu mancung kan, bersyukurlah ada hidung kan? Daripada tiada hidung, ada orang lain tiada hidung. Kan? Okey, kemudian gentian gelendong melekat pada sentroma. Itu sama jugalah. Macam metafasa mitosis tadi. Gentian gelendong akan melekat pada sentroma. Okey, boleh ya? Semasa metafasa 1, kromosom homolog tersusun pada satu khatulistiwa, pada satah khatulistiwa, dan gentian gelendong melekat pada sentroma. Boleh ya? Okey. Kemudian anafasa 1. Ya, anafasa 1. Okey. Anafasa 1, kromosom homolog berpisah. Okey, ini penting ya. Kromosom homolog berpisah. Kalau anafasa mitosis tadi, apa yang berpisah? Kromatid kembar akan berpisah. Tengok ni gambarnya. Ini kromatid kembar berpisah. Tetapi anafasa 1 yang berpisah adalah kromosom homolog. Ini. Ini kan berpasangan. So, masa anafasa 1, satu kromosom akan tertarik ke kutub sebelah sana, satu kromosom akan tertarik ke kutub sebelah sini. Okey? Beginilah. Kromosom homolog ni, kromosom homolog yang ini tadi kan, inilah dia. Kromosom homolog ni akan berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Boleh ya? Okey. Kemudian semasa telofasa 1, sitoplasma akan membahagi. Sitoplasma akan membahagi. Sitoplasma akan membahagi. Dia akan menghasilkan 2 sel anak. Belum habis lagi ni ya. Okey, selepas telofasa 1 akan terhasil 2 sel anak. Okey, cuba tengok 2 sel anak itu. Tengok bilangan kromosomnya. Tengok bilangan kromosomnya. Ini adalah sel induk yang asal. Ada berapa kromosom? 1, 2, 3, 4. Okey?
Selepas telofasa 1, ini 2 sel anak yang terbentuk ya. Ini 2 sel anak yang terbentuk. Tengok bilangan kromosomnya. 1, 2, 1, 2. Ada 2 kromosom sahaja. Yang sini 4, sini 2. So, maksudnya di sini separuh bilangan kromosomnya ya, tapi ini belum habis lagi ya. Oke, separuh bilangan kromosomnya, ini pun separuh, ini 2, ini 2. Oke, kemudian sel anak yang terhasil daripada telofasa 1 ini akan meneruskan proses metafasa 2. Oke, metafasa 2. Oke, semasa dia akan ulang balik profasa, tapi ini kita panggil profasa 2. Oke, semasa profasa 2, gentian gelendong mula terbentuk. Gentian gelendong mula terbentuk. Kemudian semasa metafasa 2 ni gentian gelendong ya. Dia mula terbentuk. Kemudian semasa profasa 2, metafasa 2, kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Dan kalau kamu perasan, selepas pindah silang tadi, kromosom kita tu macam ni ya. Yang putih ada hitam sikit, yang hitam tu ada putih sikit. Tu wajib ada. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan pindah silang sudah berlaku. Okey, kemudian metafasa 2, kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Sama jugalah dia tersusun di tengah-tengah ya. Kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Kemudian gentian gelendong akan melekat pada sentroma. Ni sentroma kan? Okey, boleh ya? Okey, kemudian anafasa 2. Anafasa 2 ni adalah sama seperti anafasa mitosis. Kenapa? Sebab sentroma akan membahagi 2 dan kromatid kembar akan terpisah. Sentroma membahagi 2, kromatid kembar akan terpisah ke kutub. Dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Boleh ya? Anafasa 2, kromatid kembar berpisah. Sentroma membahagi 2, kromatid kembar berpisah, bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, kalau anafasa 1 tadi, kromosom homolog yang berpisah. Kalau anafasa 2, kromatid kembar yang berpisah. Boleh ya? Okey. Kemudian telofasa 2. Okey, ini telofasa 2. Membran nukleus terbentuk semula. Okey, membran nukleus terbentuk semula. Kemudian sitoplasma akan membahagi. Sitoplasma akan membahagi dan akan menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak ya. Okey. 4 sel anak, dan 4 sel anak ini adakah bilangan kromosomnya sama dengan sel induk yang ini, yang profasa 1? Tidak sudah kan? Okey? Tidak sudah. Yang ini tengok 1 2 1 2 1 2 1 2. Setiap sel induk ini, setiap sel anak ini bilangan kromosomnya 2. Yang sel induknya ada 4. Maksudnya bilangan kromosom sel anak ni adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Boleh? Bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey. Kemudian maklumat genetiknya macam mana? Adakah sama? Tengok ni. Yang ini dia tengok ni, di sini yang putih ada hitam, di sini putih-putih je kan. Jadi maklumat genetik sel anak ini adalah tidak sama dengan sel induk. Kenapa boleh tidak sama? Sebab tadi sudah berlaku proses pindah silang. Boleh ya? Faham kan ni ya? Cikgu harap kamu faham ya. So, meiosis ni dia ada 2 ya. Meiosis 1, meiosis 2. Masa meiosis 1, di sini sama juga. Dia kromosom memendek, menebal, gentian gelendong terbentuk. Cikgu ulang sekali lagi ya. Gentian gelendong terbentuk, kemudian membran nukleus akan terurai. Kemudian kromosom homolog akan berpasangan. Kromosom homolog ni, 1 kromosom, 2 kromosom ni kita panggil sebagai kromosom homolog berpasangan. Kemudian akan berlaku pindah silang pada kiasma. Kiasma tu titik persilangan kromosom homolog ni. So, apa itu pindah silang? Pindah silang ialah pertukaran maklumat genetik di antara kromosom homolog yang akan menyebabkan variasi.
Okey, boleh ya? So, di akhir telofasa 1 ni, dia akan menghasilkan 2 sel anak. Okey, 2 sel anak ni akan meneruskan meiosis 2 dan setiap satu ni akan menghasilkan 2 sel anak lagi. Sebab tu dia jadi 4. Okey, boleh ya? Okey, so kesimpulannya, meiosis menghasilkan 4 sel anak, bilangan kromosomnya separuh daripada sel induk, maklumat genetiknya tidak sama dengan sel induk. Okey, di mana berlaku meiosis pada manusia? Meiosis pada manusia akan berlaku di ovari dan testis. Okey, berlaku di ovari dan testis. Maksudnya proses meiosis ini terlibat untuk penghasilan gamet. Apa tu gamet? Gamet tu ialah sel pembiakan, penghasilan ovum dan sperma. Okey, sampai situ je untuk meiosis. Okey, kamu boleh ulang-ulang dengar sampai betul-betul faham ya. Okey.